apa tu? Tengah potong bawang nak masak. Penting ke bawang dalam masakan? Penting. Bawang ni bukan sahaja pemanis dalam masakan, tapi juga dia bantu untuk kesihatan kita, untuk jantung kita, untuk kurangkan gula dalam badan kita. Jadi memang wajib ada bawang ni. Kalau tak ada bawang, makanan saya, masakan saya, lauk pauk saya, hidangan saya takkan sempurna. Kalau tak ada bawang, saya takkan masak. So, saya perlukan bawang untuk buat masakan saya lagi sedap dan saya perlukan bawang untuk buat sambal yang sedap. Kalau macam tak ada bawang tu rasa macam kurang sikit masakan. Macam tak berapa sedap, tak ada berapa kick lah, tak manis orang cakap. So, for me, bawang tu penting. Kita dah dibiasakan kena ada bawang dalam semua, hampir semua masakan kita dan masakan bagi kita lah. Contoh bagi saya yang sukakan sambal, bawang adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sambal. Kerana bawang tu boleh berikan rasa manis pada sambal tanpa perlu menambah banyak gula dalam masakan. Tengah buat apa tu? Bawang. Tengah potong bawang ke tengah berbawang? Kan kita tahu juga. Mungkin yang tengah potong bawang sekarang ni, pagi-pagi macam ni mungkin potong bawang sebab nak menumis. Sebab nak buat nasi goreng ke, nak buat mi goreng ke. Sebab bawang ni memang memerlukan bawang ni memang diperlukan dalam apa saja masakan sebagai penyedap rasa lah. Betul. Kalau tak ada bawang, kan macam manalah agaknya makanan tu? Masihlah boleh bayangkan tak? Dia rasa tak lengkap tau. Sebab contohnya ada setengah makanan tu memang memerlukan bawang. Contohnya sambal tumis. Kalau kita nak buat sambal tumis tak ada bawang, takkanlah kita nak rasa lada semata-mata kan. Mesti nak ada rasa manis bawang tu yang penting. Sebab tu orang kata melalui tinjauan yang dipaparkan tadi tu, rata-rata mesti akan cakap bawang ni penting. Sebab bawang ni merupakan penyedap rasa dalam masakan kita. Setuju tak? Saya setujulah. Sebab walaupun saya ni merupakan penggemar bawang, kan, saya memang kalau contohlah ada orang contoh yang paling simple, senang sekali kalau beli burger. Ada tak pernah dengar tak kalau beli burger, bang, tak ada bawang ada tak? Ada orang macam tu kan. Tapi sebenarnya walaupun rasa bawang itu, ada di antara kita yang rasa bawang itu tidak menyedapkan dan sebagainya. Tahu tak, bawang ni mempunyai pelbagai khasiat. Betul. Contohnya macam untuk mengurangkan kardiovaskular, antaranya untuk anti pembentukan lemak, menurunkan tahap kandungan gula dan juga ejen anti asma dan juga anti lelah. Betul. Itu tapi perlu ditekankan kat sini, kalau anda nak dapatkan khasiat-khasiat tersebut, anda janganlah dalam pada kita masak dan sebagainya sebab dia dah bercampur dengan minyak, dia punya isi kandungan tu dah berubah. Maknanya kena makan mentah. Kalau boleh kita makan mentah untuk kita mendapatkan khasiat-khasiatnya. Okey, dan saya juga ada terbaca bahawa bawang ni merupakan superfood. Maknanya makanan yang baguslah untuk diambil. Macam yang Afat cakap tadilah, kalau boleh janganlah kita goreng dan sebagainya. Makan mentah adalah yang terbaik. Tapi kalau tekak kita, selera kita boleh ke? Kecuali kalau bawang tu kita masuk dalam salad. Itu boleh. Kalau makan bawang sebiji kita nak gigit saja tu macam tak adalah. Sebab kita cakap pasal bawang hari ni sebab kita nak menekankan bahawa sekarang kalau perasan harga bawang India melonjak naik tau. Sebab katanya di India sekarang mengalami situasi banjir yang menyebabkan bawang tidak dapat dihantar dieksport ke Malaysia. Itulah penyebab kenapa harga bawang naik dan sekarang ini membimbangkanlah terutamanya buat ibu-ibu, para peniaga yang nak masak cari bawang, harga bawang mahal pula. Ya, walau apapun harga barangan kalau kita lihat dalam perbandingan bawang ini, kalau anda pergi ke pasar tani, pasar awam dan sebagainya, tinjauan saya minggu lepas lah kan, hujung minggu lepas berkesempatanlah untuk pergi ke pasar tani. Kalau ikutkan dari segi perbandingan harga, tahu tak harga ayam tu pun lagi murah daripada harga bawang. Betul lah, masihlah katakan tadi sebenarnya sebab sebelum ini kita memang mendapatkan bawang ini bekalan dari India. Disebabkan fenomena banjir di sana, sekatan daripada India untuk mengeksport bawang mereka itu. Pada 14 September, kerajaan India memang menghadkan, melarang sama sekali untuk mereka mengimport bawang ini kecuali dua jenis bawang, iaitu Bangalore Red dan juga Krishnapuram. Atas sebab itu juga kerajaan Malaysia sebenarnya terpaksa untuk mengambil bawang-bawang yang diimport dari negara luar. Tetapi rata-rata rakyat Malaysia sekarang ini tidak suka dengan bawang-bawang dari negara luar
kecuali negara India. Sebab keunikan rasa bawang India, kemanisan bawang India tu yang menyebabkan rakyat Malaysia begitu sukakan bawang India ini dalam masakan mereka. Dan ini dengan kenaikan harga bawang ni, ini merupakan orang kata satu dilema kepada peniaga. Harga bawang naik 5 kali ganda. Macam mana pula dengan harga makanan yang dijual di kedai tu, di restoran? Takkanlah nak naikkan juga. Ini sikit sebanyak dilema lah, sebab kadang-kadang pengguna akan komplain kenapa harga barang naik, adakah peniaga ini mengambil kesempatan disebabkan harga bawang yang naik ini, maka mereka menaikkan harga makanan. Tapi nak macam mana kan? Betul, sebabkan bawang ni bukannya barangan yang terkawal, disebabkan kalau ada penawaran dan juga permintaan, jadi harga untuk bawang ini ada naik ada turun, bergantung kepada permintaan. Baik, untuk memulakan Malaysia hari ini, tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Tadi kita lupa nak bagi salam. Kan? Assalamualaikum kepada anda semua, terima kasih, selamat pagi kepada anda semua. Hari ini anda bertemankan saya Fazli, Masila dan juga rakan kami yang berada di Melaka, dan kita nak mulakan Malaysia hari ini. Tadi kita dah mulakan dengan apa yang menarik untuk kita kongsikan, iaitu keistimewaan bawang merah ini, dan sekarang ini kita nak kongsikan yang dipaparkan di halaman utama akhbar-akhbar tempatan, dan saya nak mulakan dengan berita harian pada hari ini. Memang menggemparkan, tajuk di atasnya, kalau boleh kita perhatikan di atasnya, budak 4 tahun maut dicampak dari tingkat 4, pangsa puri lelaki warga Nigeria ditahan. Butirannya terus saja saya nak bukakan di muka surat 16. Seorang budak lelaki berusia 4 tahun maut selepas dijampak oleh datuk tirinya dari tingkat 4 sebuah pangsa puri di Danau Kota setapak. Pagi semalam, mangsa dikenali sebagai Muhammad Adam Sufi Muhammad Nur Kushairi dicampak selepas lelaki itu, iaitu seorang warga Nigeria berusia 42 tahun yang cuba merogol anak tirinya yang juga ibu kepada Muhammad Adam dalam kejadian pada pukul 7.40 pagi semalam. Siasatan awal mendapati suspek warga Nigeria cuba merogol seorang anak tirinya yang sedang tidur di ruang tamu, namun dihalang isteri dan anak yang lain. Selepas itu, anak tiri mangsa berusia 19 tahun hingga 29 tahun cuba untuk menghalang tindakannya. Suspek yang berang mengamuk, lepas tu memukul serta menghentak semua mangsa yang ada di dalam rumah berkenaan. Dan kalau kita lihat di sini, suspek kemudian cuba untuk melompat keluar melalui tingkat sama namun terjatuh. Dia ditangkap oleh pengawal keselamatan dan orang ramai yang menyerahkannya kepada polis. Itulah dia. Jadi boleh kita lihat insiden di sini, apabila cubaan untuk merogol itu tidak dapat, berlakulah pergelutan di antara keluarga tersebut, dan selepas itu lelaki Nigeria berkenaan mencampak budak yang berusia 4 tahun itu ke bawah, dan seterusnya beliau pun terjun. Beliau pun terjun sama-sama dalam keadaan bogel. Dan kita lihat dekat sini betapa teruknya pergaduhan tersebut, dan polis masih lagi menjalankan siasatan, dan mungkin kita boleh jadikan ianya sebagai salah satu topik Malaysia hari ini. Mungkin kita boleh cerita berkenaan dengan perkahwinan dengan warga asing ini. Apa kebaikannya, apa keburukannya. Okey, itu dia paparan lanjut anda boleh dapatkan di berita harian di muka surat 16. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan yang menarik di News Straits Time, di mana di sini setback and tragedies. COVID-19 cases in KL rose to a high of 493 yesterday due largely to clusters at construction site. Di sini katanya kes COVID-19 di Kuala Lumpur melonjak kepada 493 kes malam disebabkan kluster-kluster di tapak pembinaan. Perinciannya ada di halaman 2, di mana di sini katanya a total of 1,309 new COVID-19 cases were logged yesterday, di mana di sini dicatatkan 1,309 kes baru COVID-19 dicatatkan semalam, di mana Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur mencatatkan kes tertinggi sebanyak 493 kes. Ini disebabkan connected to workplace cluster construction sites, mana katanya dia diikuti juga dengan Sabah sebanyak 290 kes baru dicatatkan, dan daripada 1,309 kes baru semalam dilaporkan ia terkait dengan kluster di depo tahanan sementara melibatkan kluster tembok sebanyak 38 kes, Jalan Harapan kluster penjara Jalan Harapan 14 kes dan sebagainya.
sebenarnya. Dan semalam juga dicatatkan 4 kluster baru di mana terdapat kluster Sungai Mulia Construction Site Cluster di Titiwangsa Kuala Lumpur, Batu Lima Cluster di Kota Kinabalu Sabah, Yayasan Cluster di Klang Selangor dan Hilir Cluster involving Kota Baru, Tumpat, Bacok and Pasir Putih di Kelantan. Dan juga semalam 124 orang di kluster Sungai Mulia telah menjalani ujian saringan di mana 23 daripada mereka didapati positif COVID-19. Dan juga setakat 29 November 2020 semalam, 359 kluster baru melibatkan 4 kluster baru semalam. Maknanya secara keseluruhan terdapat 359 kluster baru yang direportkan. Okey, itu adalah perkembangan terkini COVID-19 semalam, dan kalau boleh lihat di skrin sekarang itu adalah kluster-kluster baru yang dicatatkan semalam. Dan antaranya adalah kluster tapak bina Sungai Mulia yang melibatkan daerah Titiwangsa di KL dengan 23 kes yang telah pun dikesan positif ya. Selepas itu ada kluster yayasan melibatkan daerah Klang di negeri Selangor dengan sejumlah 190 individu yang telah pun disaring di mana 21 kes dikesan positif. Selepas itu kita ada kluster Batu Lima melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah dengan 49 kes yang telah pun dikesan positif, dan juga kluster Hilir melibatkan daerah Kota Baru, Tumpat, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan dengan sejumlah 975 individu telah pun disaring, 21 telah pun dikesan positif. Tetapi dalam pada kita mendapat ada 1, 2, 3, 4 kluster baru, ada satu kluster yang telah pun ditamatkan iaitu kluster Megah ya. Dan sehingga 29 November 2020 terdapat sebanyak 359 kluster telah pun dilaporkan dengan jumlah kluster yang tamat pula sebanyak 176 kluster. Tetapi perlu kita ingatkan kat sini masih lagi ada virus berkenaan yang masih lagi berlegar-legar di kawasan kita ini. Jadi kita harus cakna tetap perkara ini, SOP harus dipatuhi. Okey, bercakap pasal SOP ni, saya tadi baca pasal ada kluster di Kelantan. Teringat SOP sebab sekarang harga emas murah. 1 gram 233, 234. Sebab saya difahamkan ada beberapa kedai di Kelantan yang telah pun di-compound. Kerana apa? Kerana ramai sangat berkumpul di kawasan nak membeli emas tu. Tiada penjarakan fizikal dan juga mereka ini berhimpit-himpit di tempat yang sesak itu. Kalau itu yang perlu dielakkan lah. Ya. Betul. Dan sekarang kita nak bersama dengan rakan kita, Ahmad Fetri Yahya yang sekarang berada di Melaka. Ya. Okey, kita nak bersama dengan Fetri. Ya, Assalamualaikum Fetri. Waalaikumsalam. Sihat semua ya? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Okey Fetri, silakan kongsikan apa yang menarik di Harian Metro. Silakan. Baik, Assalamualaikum untuk semua penonton setia Malaysia. Saya kini berada di Jalan Bukit Baru di Duyung untuk berkongsi dengan anda paparan di Metro. Sambil saya bertemankan dengan kuih tradisional di gerai ini, di kari kepala ikan. Mungkin nampak ada kasturi, ada kuih apam dan juga bertemankan teh tarik. Saya ingin membaca anda paparan Metro untuk hari ini. Yang mana ini berkaitan dengan kematian seorang yang disebabkan oleh jenayah yang juga melibatkan satu kali amat kita sedihlah dengan kehilangan permata yang berjuang untuk ilmu. Arwah minta terbitkan buku panduan mudah membaca Al-Quran. Arwah ada susun manuskrip panduan mudah membaca Al-Quran dan minta saya perkemaskan sejadikan buku. Itulah permintaan terakhir arwah Pak Cik kepada saya. InsyaAllah saya akan tunaikan dan maklumkan kepada anak arwah jika mereka berminat untuk terbitkan. Kata Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin yang merupakan anak saudara kepada Dr. Wan Hassan Wan Embung yang maut ditetak perompak dalam kejadian merompakan di Bukit Bandaraya Bangsa. Dan menurutnya, yang juga Profesor Madya di Universiti Malaysia Pahang UMP berkata, beliau menerima berita kejadian itu daripada ahli keluarga yang menghubunginya pada jam 5 pagi. Dan kebetulan berada di Denai Alam, Selangor. Jadi terus beliau menuju ke rumah pakciknya dan sebab tiba jenazah masih ada di ruang sementara menunggu pihak forensik. Dan inilah perkara yang sangat menyedihkan kerana kita mengharapkan keamanan, keselamatan dan ini permintaan terakhir itu adalah simbolik kepada perjuangan arwah yang mahukan ilmu terus berkembang. Arwah adalah bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI yang mempunyai 5 anak termasuk seorang perempuan. Dalam kejadian pagi semalam, rumah dihuni mangsa dan isterinya Sarifah Yusof dipecah masuk 2 lelaki bersenjata parang. Dan suspek yang tidak memakai topeng meminta duit menyebabkan mangsa cuba melawan sebelum ditetak di muka dan leher. Manakala isteri ditetak di bahu kanan. Dan kita lihat arwah banyak melakukan kerja dakwah, mengajar Al-Quran untuk veteran
dan dimaklumkan arwah sempat mengimamkan solat subuh di Masjid Sayyidina Abu Bakar Bangsa. Dan inilah satu perkara yang kita harapkan tidak berulang sebab melibatkan keselamatan, melibatkan soal aspek yang panjang untuk kita bincangkan. Dan amat penting untuk kita dalami apa yang longgar, apa yang perlu diperbaiki dan kita bersama. Baik, sebenarnya saya di tempat ini dalam keadaan yang sangat tenang. Orang kampung tenang dalam tempoh PKPB yang telah berakhir di Melaka. Namun dalam mematuhi SOP, tetap ada yang telah pun digerakkan di sini. Semua patuhi amalan, mereka membuat semakan suhu, kemudian mereka juga mematuhi memakai topeng muka dan sebagainya. Baiklah, berdasarkan saya berada di Melaka, saya juga nak membuat satu simbolik iaitu melepaskan rama-rama dan juga sumbangan untuk alam sekitar. Sebab kita sedia arif, bila PKP ramai yang terjejas masuk rama-rama, sebab jika tak ada pengunjung di tempat rama-rama, maka tidak ada survival untuk spesies ini. Semoga rama ini dapat terbang bebas dan sumbangan juga untuk alam. Kalau dia dapat terbang. Baik, inilah simbol kebebasan yang kita mahukan. Terbang ke alam. Mati juga rama-rama tu. Dapat tengok ya. Okey. Rama-rama okey, dah terbang. Terus terbang ke langit kebebasan. Mengobrol itulah dia. Kita bebas, selamat, tenteram, terjaga. Berada dalam situasi ataupun lingkungan yang begitu baik untuk kita ciptakan keselamatan bersama. Okey, itu lintasan langsung yang pertama untuk kali ini. Dan insyaAllah nanti saya akan bersama pula dengan pengusaha kedai di sini untuk tinjau harga bawang. Sebab tadi saya order sate. Cukup bawangnya. Moga cukup sempurna untuk ramuan peminat ataupun pengunjung di sini. Okay, kembali semula ke Serpentang bersama Marsilah juga Fadli untuk berkongsi ilmu yang terusnya langsung dari Melaka untuk anda. Okey, baik. Terima kasih Fetri langsung dari Jalan Bukit Baru Melaka. Nampak tak? Rama-rama tadi pun sayang dekat Fetri. Tak nak keluar. Tak nak keluar. Dia nak dengan Fetri juga kan. Tapi itu ada seperti mana yang Fetri katakan tadi, ianya sebagai lambang kebebasan ya untuk rama-rama tersebut untuk kita bebas. Begitu juga dengan kita sekarang ini mungkin kita rasa dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita berada dalam keadaan yang terkurung. Saya pasti ramai di antara kita yang rasa bilalah agaknya nak bebas dan terus bebas ya. Dan masing-masing mengharapkan akan ada vaksin ya yang dibuat untuk kita dapatkan dan sekaligus kita boleh memulakan hidup baru pada tahun 2021. Tetapi 2021 tinggal berbaki berapa hari? Sebulan lagi ni, tapi itulah dia penghujung untuk kita menamatkan COVID-19 ini belum nampak lagi penghujung. Betul, dan sebab tu pentingnya untuk kita sama-sama membantu berganding bahu dalam memerangi wabak COVID-19 ni. Kalau kita perasankan semalam Afad, di Sabak Berenam daripada zon hijau naik ke zon kuning. Itu sesuatu yang membimbangkan sebab okey, janganlah kita rasa kalau kita duduk di kawasan zon hijau itu kita boleh dah rasa selamat, dah rasa selesa dan sebagainya. Mulalah tak patuh SOP dan sebagainya. Kerana kesilapan kita dalam tidak mematuhi SOP ini boleh menyebabkan zon hijau yang kita duduki itu boleh naik ke zon kuning dan seterusnya ke zon merah. Itu pentingnya sikap bertanggungjawab kita sendiri. Betul. Salah satu lagi penyebab utama kalau kalau kita ni yang ada positif COVID-19, andai kata kalau kita ni pergi ke mana-mana sahaja, contohnya kita berada di salah satu restoran. Okay? Anda bukan saja menyusahkan mereka yang berada di situ, malahan restoran itu pun harus ditutup. Dan pihak daripada KKM akan melakukan disinfeksi di kawasan berkenaan. Jadi dengan itu kita ingin melihat ini adalah salah satu daripada bingkisan yang kami sediakan KKM yang membuat disinfeksi di kawasan mereka. Jom kita saksikan. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air.
Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Ya, itu dia berkenaan dengan disinfeksi. Jadi kepada anda semua, anda boleh lakukan disinfeksi anda di rumah ya untuk kita mengelakkan daripada berlaku penularan di dalam rumah kita. Baik, kita di Malaysia hari ini seperti mana yang kita tahu bahawa sekarang ini cuaca tidak menentu ya di Pantai Timur dan sebagainya. Kita nak melihat keadaan situasi banjir di Kedah. Difahamkan masih lagi ada 686 mangsa yang terjejas akibat banjir di negeri Kedah. Jadi dengan itu saya nak bersama dengan yang setia penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Puan Sayani Saidon, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa satu kebanggaan untuk kita sebab kebiasaannya kalau kita lihat ya pengarah Jabatan Bomba ni lelaki, ini perempuan di Kedah ni. Jadi Puan, sebagai permulaannya mungkin ya Puan boleh kongsikan keadaan situasi banjir yang berlaku di negeri Kedah sekarang ini. Adakah ianya semakin merosot, menurun atau sebagainya, Puan? Okey, untuk makluman bersama, di negeri Kedah ni kita terdapat dua kawasan yang mula ditenggelami air ya. Dua kawasan yang ditenggelami air itu adalah di kawasan Kulim dan juga Sungai Petani, yang mana melibatkan pemindahan sejumlah 686 orang mangsa ke 7 pusat pemindahan sementara ya. Dan pada masa ini 7 pusat pemindahan sementara itu masih lagi beroperasi, dan juga paras air sebenarnya yang berlaku di kedua daerah itu adalah banjir kilat ya, banjir kilat. Jadi paras air pun pada ketika kejadian tu mencecah ke satu tapi kerana banjir yang terlibat adalah banjir kilat, jadi paras air semakin menurun. Dan alhamdulillah semalam pun ada hujan yang banyak, jadi paras air semakin menurun. InsyaAllah jika cuaca berterusan panas, mungkin paras air akan semakin turun, dan insyaAllah jika tiada apa kemungkinan hari ini pusat pemindahan sementara itu mungkin akan ditutup ya. Bagi kawasan-kawasan lain di negeri Kedah pada masa ini alhamdulillah tidak ada terlibat dalam ditenggelami air, dan sementara bagi dua kawasan yang terlibat tu sepanjang operasi yang kita lakukan semasa penyelamatan bagi pemindahan mangsa tu, kita menggunakan kekuatan seramai 30 orang anggota bomba dari dua balai tersebut ya, di kawasan yang terlibat itu daripada Balai Bomba Sungai Petani dan juga daripada Balai Bomba Kulim. Dan kita juga sebenarnya dibantu oleh pasukan bomba sukarela di dalam kawasan yang tersebut. Kita turut dibantu oleh pasukan bomba sukarela daripada Lunas ya. Kita juga dibantu oleh pasukan bomba Kulim dan juga pasukan bomba Batu Arang ya, daripada Sungai Petani. Dan sepanjang operasi itu syukur alhamdulillah kami mengamalkan SOP, kerana kalau kita ketahui seperti yang kita ketahui bahawa kawasan Kulim masih lagi di dalam PKPB ya. Masih lagi di bawah PKPB. Jadi kami sedaya upaya kita mengekalkan penjarakan. Ya, walaupun kita memindahkan mangsa di dalam bot tersebut, tetapi kita masih cuba untuk mengekalkan penjarakan dalam bot tersebut ya. Dan kita juga mengenakan PPE yang lengkap. Termasuklah kepada mangsa banjir itu kita cuba membekalkan alat face mask ya, kepada mangsa untuk memastikan bahawa kita dalam keadaan selamat, even kita sedang melakukan operasi pemindahan mangsa banjir ke pusat pemindahan sementara.
Ya, itu antara cabaran. Cabaran yang dibuat oleh Jabatan Bomba dan juga Penyelamat, dan seperti mana yang Puan dikatakan tadi, ianya merupakan cabaran untuk di mana kawasan-kawasan PKPB iaitu di Kulim, dan ada juga kawasan iaitu di Masjid Sungai Seluang dalam Mukim Sungai Seluang yang berada dalam kawasan PKPD diperketatkan. Itu pun saya rasa boleh menarik perhatian untuk anggota Bomba dan juga Penyelamat untuk menjaga SOP dan juga sebagainya. Puan, mungkin Puan boleh komen sikit berkenaan dengan situasi banjir di Hospital Kulim, sebab kita lihat tular juga di media sosial mengatakan bahawa Hospital Kulim ni pun berlaku banjir di sana akibat sistem peparitan yang tidak bagus di kawasan sana. Bagaimana Puan melihat situasi ini? Ya, kita ketahui bahawa memang ada terlibat Hospital Kulim ada terlibat sedikit banjir, tetapi tidaklah di paras yang berbahaya dan kita juga membantu dari segi pembinaan mangsa tu. Kita tidak memang mesti berada di situ, tetapi kita memastikan dari segi pengaliran air itu, dari segi peparitan, kita mesti supaya air itu banjir itu mudah surutlah di kawasan tersebut Yang itu juga dari kerjasama daripada pihak majlis untuk memastikan sistem peparitan tu dijaga baik dan memastikan bahawa banjir itu dapat surut dengan segeralah. Kami dari segi operasi pemindahan, kami bila-bila masa kami bantu, tetapi situasi di hospital tersebut dalam kita punya pemantauan lah pada masa ini. Pada masa lagi dalam pemantauan pihak Bomba. Dan tadi Puan itulah daripada tadi Puan sebut keadaan situasi banjir di sana terkawal dan semakin menurun. Mungkin ada kata-kata daripada pihak Puan sendiri, mungkin nasihatlah kepada mereka yang berada di daerah-daerah yang terjejas akibat banjir di negeri Kedah itu. Puan, silakan. Saya sukalah mengingatkan orang ramai, terutamanya masyarakat, supaya sentiasa peka dengan arahan semasa daripada pihak berkuasa dan terutama di kawasan yang kita ketahui sedia kala bahawa sentiasa ditenggelami air bila musim tenghujuh tiba Jadi penduduk-penduduk di kawasan-kawasan yang selalu terlibat dalam banjir kilat ni, saya minta mereka bersedia dan sekiranya diarahkan berpindah oleh pihak yang berkuasa, segera patuhi arahan tersebut dan pada masa yang sama saya juga minta kepada ibu bapa untuk mengawasi anak-anak mereka terutamanya dalam musim banjir ini Kita tidak mahulah perkara-perkara yang tidak baik berlaku kerana kita sedia faham bahawa dalam musim banjir ni banyak bahaya-bahaya yang kita tidak jangka. Jadi adalah tanggungjawab kita bersama masyarakat dan juga Jabatan Bomba dan juga agensi yang lain bagi memastikan keselamatan bukan sahaja setakat keselamatan diri tapi juga keluarga kita dan juga harta benda kita lah walaupun dalam banjir, dan kita juga pastikan bahawa semua orang dalam keadaan yang selamat. Kita nak bukan selamat sahaja dari segi fizikalnya tetapi dari segi kesihatan kita pun kita nak pastikan dalam keadaan selamat lah. Jadi saya minta semua masyarakat berwaspada dan juga peka dengan arahan dari masa ke semasa. Itu saja. Baik Puan, terima kasih Puan. Kami yang berada di sini mendoakan kesejahteraan Puan dan juga anak-anak buah Puan berada di sana. Baik Puan, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Itu dah kita bersama dengan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Puan Sayani Saidon, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah. Dan seperti mana Puan katakan tadi, saya nak ambil maklum anda kena tahu bahawa andai kata kalau anda ini bermain air secara berkumpulan, anda bakal dikompaun RM1,000. Jadi anda boleh jagalah pergerakan anak-anak anda semua. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembali nanti Marsila dan tetamu dengan kita dah pun bersedia berbaju oren nampaknya di situ. Okey, kita akan bersama dengan Chef Dato' Ismail Ahmad bercerita berkenaan dengan bijak berbelanja kreatif di dapur. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah,
berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Barang naik harga, api ayam, minyak ular. Kalau tak beli, memang nak guna. Kalau ekoran rungutan orang ramai mengenai kenaikan harga barangan mentah di pasaran secara mendadak, terutamanya harga bawang yang dikatakan meningkat sehingga 5 kali ganda. Kami menjalankan tinjauan berkenaan situasi ini. Dikabarkan antara punca utama kenaikan harga ini berlaku adalah kerana keadaan cuaca yang tidak menentu dan kekurangan bekalan sesetengah barangan akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Beberapa peniaga didekati untuk mendapatkan pandangan mereka sendiri mengapa kenaikan harga barangan ini berlaku. Buat masa ni barang runcit memang naik mendadak lah. Lepas tu bekalan pun susah nak dapat lah. Bawang, terutamanya bawang besar daripada India. Ni pun saya jual bawang apa yang ada lah sekarang keluar dekat Malaysia ni. Sebelum ni saya jual paling dalam RM3, RM4 lah sebelum PKP ni. Tapi sekarang dah mendadak sampai RM12 kilo. Tu barang ni sekarang memang sukar nak dapat lah. Saya pun kadang mencari dekat pasar-pasar raya, mana ada kedai-kedai yang buat offer. Macam kat Pasar Borong susah nak dapat kan. Lepas tu macam nak beli tu ada limit lah dalam kalau satu orang untuk 5 guni. Berdasarkan pemerhatian, bukan sahaja bawang, tetapi sayur-sayuran turut mengalami peningkatan harga yang ketara, terutamanya sayur-sayuran tempatan. Memang betul lah, ada peningkatan sikit lah harga daripada biasa. Sebagai contoh, sayur daun, dia meningkat dalam 2 kali ganda lah daripada harga biasa lah. Kita daripada Pasar Borong. Mungkin sebab daripada cuaca lah, waktu cuaca. Kebanyakannya penanam sayur pun, macam saya sendiri pun, tanam sayur pun kurang menjadilah. Sebab dia hujan terlalu banyak. Jadinya sayur tu kurang menjadilah. Sama juga macam cili merah lah sekarang ni. Memang terlalu, saya ambil sendiri pun memang mahal. Lazimnya, kenaikan harga barang mentah menjurus kepada kenaikan harga makanan juga. Bagaimanapun, berdasarkan keadaan ekonomi semasa, sesetengah peniaga memilih untuk mengekalkan harga makanan jualan mereka. Untuk tu tetap ada lah kan, tapi sikit banyak tak ada belakang kita lah. Pasal keadaan sekarang ni orang pun ada yang tak bekerja, kita tak boleh naikkan harga. Dan nanti kan jadi masalah pada pembeli. Jadi kita masih kekal lagi harga lama. Tinjauan juga dijalankan di restoran makanan yang turut terjejas dengan kenaikan harga bahan mentah ini. Namun, bagi pengusaha restoran, Imran Abdul Wahid, dia turut memilih untuk tidak menaikkan harga di samping mengekalkan kualiti rasa masakan yang dihidangkan di premisnya. Saya rasa sejak kebelakangan inilah, especially dalam tahun 2020, sejak pada awal tahun 2020, kenaikan barang ni memang terlalu tinggi lah dan tidak terkawal. Tetapi saya rasa dalam 1-2 bulan ni lagi teruk lah. Jadi kita sebagai pengusaha makanan, kita sukar untuk nak mengekalkan kita punya portion kita kan, kuantiti kita dengan harga yang pernah kita buatlah sebelum ni. Tetapi setakat ni saya cuba dulu bertahan dengan keadaan macam tu. Sebab kita pun memandangkan kebanyakan masyarakat kita pun dalam keadaan yang tertekan kan dengan PKP dan sebagainya, ramai yang hilang pekerjaan. Jadi apa yang saya harapkan kementerian-kementerian yang berkenaan tu dapat mengawasilah dan juga menjaga kebajikan masyarakat terutamanya bagi pengusaha seperti saya.
Itu dia tadi seperti yang anda dapat saksikan visual yang telah kami paparkan sebentar tadi. Ada tinjauan dilakukan oleh kru kami di Pasar Tani Kota Damansara. Tinjauan itu menyatakan bahawa harga bawang merah, harga bawang India itu harganya meningkat naik dan dilaporkan juga harga bawang India sekarang meningkat 5 kali ganda daripada harga hasal. Dan untuk hari ini kita nak bercakap mengenai bawang-bawang ni semua. Okey, bersama kita di studio hari ini adalah Datuk Chef Ismail Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai Chef Ismail. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Chef sihat? Ni apa cerita bawang pagi-pagi? Itulah bawang ni, Chef. Kita asyik duk tengok kan orang cakap harga bawang naik, macam-macam kan. Ya. Saban hari orang cakap harga bawang naik. Dia macam sesuatu yang paniknya kalau harga bawang ni naik. Betul. Yang panik orang India dengan orang Melayu. Sebab masakan kita banyak dipengaruhi oleh bawang. Kenapa? Okey. Bawang ni sebenarnya cerita dia, bawang ni dijumpai 5,000 tahun dulu. Lama. Ya, it is macam di China, di Russia, Serbia. This is the onion, they cultivate lah kan. Dan kegunaan bawang ni dalam masakan Melayu ni tak semua pakai bawang. Betul. Ya, hanya rendang. Ya, tapi saya orang Rembau. Kalau Rembau, bawang pun kalau sekilo daging tu 4 ulas saja bawang kecil. Masak lemak? Masak lemak, tengok. Kalau daging pakai, kalau ikan tak pakai. Okey. Yes. And then kalau orang Kuala Pilah langsung tak pakai. Oh. Jadi not semua makanan pakai bawang. Okey. Jangan panik. Ya. And then macam sambal tumis kena pakai lah. Betul. Ya. And then kalau lagi satu, kalau bawang banyak, bawang mahal kata, you kena create lah menu yang gunakan banyak bawang putih. Itu kira macam alternatif lain lah. Kalau macam tak ada bawang merah, kita ada bawang putih. Malaysia ni kan, kita kan banyak menu. Banyak jenis masakan yang menggunakan lain-lain bawang. Kan? Betul-betul. Jadi lagi satu saya cakap, kita cakap awal tadi kan. Kalau bawang tu mahal, masa bawang murah, you kena freeze the onion. Okey. Beli berguni-guni, tak peniaga kan. Beli berguni-guni, kopek bersih-bersih, vacuum pack. Oh, maknanya kita potong siap-siap lepas tu vacuumkan dia. Tak payah potong. You patut the whole onion tu masukkan dalam vacuum tu, vacuum pack, buang angin dia. Lepas tu boleh masuk dalam chill dengan freezer. Maknanya chef, kalau kita nak vacuumkan dia tu, bawang tu kita perlu cuci tak? Cuci bersih semua. Okay. Kopek semua bersih-bersih, baru kita frozenkan dia. Boleh pakai setahun. Lamanya. Ya, kena pandai. Maknanya ini peluang yang kita ada. Kalau kita dah tahu harga bawang tu murah, kita beli banyak-banyak time tu, beli secara bukan lah. Beli. Masa dia RM3 sekilo, RM2 sekilo, buy in bulk, bagi peniaga lah. Bagi suri rumah pun. Kalau tahu bawang naik kan, you pakai banyak bawang. Suami tu kalau tak ada sambal tumis, marah. Anak tak ada sambal tumis, marah. So you can buy and then freeze. Lebih baik freeze bawang daripada freeze makanan-makanan beku yang tidak berkualiti. Okey, betul. Seperti nugget lah, fish lah, yang breadcrumb tu semua tu not healthy. Bawang sehat. Betul. Betul. Dan kalau sekarang kan kita cakap pasal harga bawang naik kan, chef kan. Macam mana chef lihat situasi sekarang ni? Okey, bagi saya seorang peniaga juga ya. Itu sebab saya kata tadi saya pandai stok barang. Saya pandai stok barang. You kena sebagai seorang peniaga, seorang peniaga makanan saya pun jual makanan kan. You kena fokus, banyak focusing. Apa yang high end, apa yang mahal, apa yang tu. Jangan nak kata government, because we cannot control. Kadang-kadang kan kalau banjir di India sekarang ni, dah semestinya. Betul. And then pandemik sekarang ni, kapal tak berjalan. Semua, so many things. Ya. Jadi kalau suri rumah tu, peniaga-peniaga yang ada tu nanti dia kata, alah Syed Mail pandai cakap aja, dia tak pandai dapat bawang. Actually, you should freeze your barang-barang yang you tahu akan naik mahal, you simpan lah. Okey. Ini kadang-kadang Dek, panggil adik pula. Tak apa. Kalau saya pergi cek kan, kat rumah lah, banyak tak bawang busuk? Mesti banyak. Kalau kat rumah saya sendiri, bawang tu kadang-kadang dah tumbuh pokok. Tumbuh pokok, lepas tu dekat tempat bawang tu sampai busuk-busuk. Tak tahu nak simpan. Saya kat rumah, bawang freeze. Cili merah freeze. Saya tahu ni cili merah pun mahal. Sekarang ni I think RM60 a kilo. At one time, saya bilang 11, 12. Cili padi, semua saya masuk dalam freezer.
Okey, so maknanya bila kita dah beli bahan mentah banyak-banyak tu, kita masuk je dalam freezer. Masuk dalam freezer, supaya, yes. okey. Lepas tu kita kena pandai. Kalau sekali kata sekali pakai bawang dalam 5 biji ke. So you freeze about 5. Jadi you tahu boleh ambil. Oh, dalam perniagaan kena pandai portioning, kena pandai berniaga. Faham. Okey, jadi chef, kalau kita sebut pasal bawang merah ni kan, orang Malaysia memang suka sangat bawang merah, terutamanya bawang India. Jadi kenapa? Apa sebab yang menyebabkan bawang India ni, okey, kita tahu rasa dia manis. Manis kenapa dan orang suka warna. sangat? Okey. Bombay onion ni warna je merah. Jadi kalau masak kari, masak rendang, masak sambal tumis tu, it add colours. Okey. Kan you tengok warna je merah panggil Bombay onion. Okey, itu bezanya antara Holland dengan Bombay Holland lah. tu putih. Kalau makanan tu nak memerlukan creamy white colour, you cannot. Boleh pakai Bombay onion ni, tapi lebih bagus pakai Dutch onion, Holland onion kan. Tapi Holland onion murah. Betul. Pakai Holland onion. Tapi rasa lain sikit lah. Okey, lagi satu kadang-kadang dia orang kata apa tahu. Alah chef, kadang-kadang nak blend Holland onion ni banyak air. Jadi sebelum awak menumis tu, awak tapis dulu sayang. Okey. Tapis. Maksudnya dah tumis, tapis dulu? Dah blend, dah blend. Dah blend tu, tapis, jadi air bawang turun kan. Jadi yang atas ni nak memendekkan masa menumis, you tumis bahan ni dulu. Sampai naik wangi, lepas tu masukkan air bawang yang ditapis tadi. Okey, so maknanya menggantikan sebab sekarang bawang India kan tengah tak ada stok. Jadinya kita pakai bawang Holland tu, tapi kita tapis dulu air tu, kalau lepas baru pasal dia banyak air Holland. Kadang-kadang manusia ni tak nak tukarlah ini. Betul, kita dah terlalu stick dengan satu. Okey, kita tahu ni saja yang kita tahu. Okey, faham. Because to me onion is onion. Manusia tapi banyak karakter. Betul. Tapi tetap manusia. Okey, menarik sekali. Menarik. Kan? Tak pernah tahu pun kalau kita nak gantikan bawang merah, kita boleh gantikan bawang merah tu dengan bawang Holland. Jadi chef, mungkin chef nak share lah sedikit, kongsikan sikit kepada penonton kita. Mungkin tips kepada ibu-ibu di luar sana dalam kaedah berbelanja sekarang. Sebab kadang-kadang kan macam mana cara untuk kita mengelakkan perbelanjaan tu secara berlebihan. Jadi kita perlukan tips daripada chef untuk berbelanja secara berhemah dan juga kreatif dalam kita menyediakan hidangan kita. Okey, jangan rambang mata apabila kita berniaga. When you push your trolley in the supermarket, you kena jadi ekonomis. You bukan housewife lah. Okay. You are economist. You manage your husband wallet. Jadi kita kena pandai dan menu kena ada sayang. Kena plan lah. Menu ni kena ada macam 4 circle menu. Maknanya this week, next week pusing balik. Okey. 4 circle menu kena ada. Maklumlah kita bekerja. Bukan kita macam mak-mak kita dulu kan. Betul. Walaupun dia bekerja di rumah, tapi dia pandailah. Mak kita dulu, nenek kita dulu, kalau tak pandai jimat, tak ada kita tanah ni semua. Betul. Laki dia gaji, laki dia pion aja. Gaji RM90. Macam mana dia boleh bagi makan macam-macam tu? Anak 10. Lepas tu menjadi semua. Tapi dia orang kata, alah dulu chef, sekarang what's wrong with yesterday and today? Betul. It's all about calculating and managing your own kitchen. Okey. Macam kami juga manage kitchen dekat restoran kan. We have food cost to control. Okey. Make sure the food cost cannot go up to more than 35%. Okey. Because we have other costs kan. Rent lagi, api lagi, staff lagi. Kalau food cost pergi 50%, dek, tutup kedai. Okey, maknanya yang penting sekarang perancangan kita, bagaimana kita bijak berbelanja dan sebagainya. Yes. Okey, baik, menarik sekali chef. Jangan ikut. Kalau kadang-kadang saya pun pelik, anak ada 5. Setiap anak tu dia masakkan 5 jenis makanan. Oh, ikut favourite salah satu lah. Hello. Nak makan, tak makan sudah. Okey. Kata anak saya ni makan mesti ada daging kicap. Yang ini mesti ada sambal udang. Yang ini masak lomak. Matilah kau. Okey, it's not only wallet mati. Betul. You yourself mati. Betul. Yang pentingnya kita bijak, rancanglah perbelanjaan. Dan you kena transparent dengan family. Okay. Dengan anak-anak pun kata, kau tahu tak sekarang barang mahal. Kalau tak percaya, pergi Google sekarang. Okey. Jadi kalau tidak,
children that doesn't know. Jadi we keep on blaming them. Tapi mak kena educate anak-anak bahawa sekarang ni adalah zaman barang naik. Jadi apa mak masak kau makan. Okey, tu dia. Ibu-ibu di luar sana ingat pesan Chef Mael ni. Chef, kita tak ada banyak masa sebenarnya. Kita dah habis masa, tak memang cukup rasanya. masa ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Chef kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. No problem. Okey, baik Chef. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, baik. Kita itu dia tadi, jangan lupa pesan Chef Ismail supaya bijak berbelanja ya. Dan seterusnya kita nak bersama Afad sebentar lagi bersama kami di Malaysia hari ini. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Baik, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasih Marsila. Okey, kali ini kita nak bercakap berkenaan dengan kempen beli barangan Malaysia. Tadi saya sempat borak-borak dengan tetamu kita. Andai kata kalau kita ni ada bawang tempatan, sudah pastinya kita ni memilih bawang tempatan kan untuk kita mendapatkan bersama dengan keluarga kita kan. Okey, baik, bercakap berkenaan dengan kempen beli barangan Malaysia ini, KBBM, bersama dengan saya sekarang ini Tuan Ismail Nur Hadi Ahmad Bakirun, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN HEP. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sonok tadi tengok Cik Ismail tadi. Betul, memang menarik. Ya, okey, kita tahu bahawa kempen beli barangan Malaysia ataupun KBBM ni telah pun mula diperkenalkan dah lama dah. Tahun 1984 ya, dan setiap tahun sahabat tahun sebenarnya memang kerajaan Malaysia menggalakkan kita supaya kita ni membeli barangan buatan Malaysia untuk kita membantu ekonomi lah kan, dan juga dalam masa sama untuk kita membantu industri kecil sederhana kita ni PKS kita ni. Baik, sebagai permulaan mungkin Tuan boleh kongsikan latar belakang kempen ini dan juga bezanya untuk tahun ini 2020 Tuan. Okey, jadi terima kasih kepada Encik Fazli dan juga kepada Malaysia hari ini kerana menjemput Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk berbicara tentang apa itu kempen beli barangan Malaysia. Jadi sebenarnya kempen beli barangan Malaysia atau KBBM nama singkatannya, ini merupakan satu kempen bukannya baru, bukannya inisiatif baru. Ia telah bermula Encik Fazli sejak daripada tahun 1984 lagi. Dan daripada masa ke semasa kempen ini sentiasa ditambah baik bagi memastikan ia sentiasa kekal relevan dengan keadaan semasa. Kempen ini dulunya dikenali sebagai kempen beli barangan buatan Malaysia. Pada tahun 2008 ditukar nama kepada kempen beli barangan Malaysia. Dan ia kekal sehingga kini. Dan antara tujuan kempen ini tentunya adalah untuk meningkatkan, mempertingkatkan semangat patriotisme supaya rakyat Malaysia cintakan barangan atau produk kita sendiri. Kita tahu bahawa kalau anda kata kita ni melihat membuat pelbagai kempen, sudah pastinya kita ada objektif yang ditujukan. Tadi saya pun dah beritahu untuk pembangkit ekonomi kita kan, sebagai menaikkan ekonomi domestik kita. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Ya betul. Antara matlamat utama kempen beli barangan Malaysia ini ialah untuk merancakkan ekonomi domestik. Seperti mana kita tahu di keadaan global, Malaysia juga tidak terkecuali terjejas teruk dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi ekonomi agak sedikit goyah. Jadi inilah masanya kita sama-sama untuk rakyat Malaysia membeli barangan buatan tempatan
untuk memulihkan kembali ekonomi dan juga merancangkan sektor ekonomi domestik sebenarnya. Lebih banyak anda berbelanja, lebih banyak ia membantu ekonomi untuk pulih dengan segera. Betul lah tu kan. Memang saban tahun pihak KPDNCP sebenarnya memang menggalakkan kita untuk beli barangan Malaysia. Ada yang mungkin terkesan, ada yang mungkin melihat kempen-kempen yang dibuat ni, ya betul. Mereka ni menolong sebenarnya kerajaan untuk memangkin ekonomi Malaysia. Kita tahu tadi Tuan pun dah sebut tadi, kita tahu sekarang ni kita dilanda COVID-19 kan, dan sudah pastinya ada mekanisme dan juga strategi yang digunakan pakai untuk KBBM tahun ini. Bagaimana Tuan? Jadi antara strategi yang digunakan oleh kementerian kita melibatkan seberapa ramai para peruncit retailers utama, pasaraya besar, hypermarket contohnya, pasaraya departmental store, kedai sebenarnya, kedai-kedai runcit di stesen minyak dan sebagainya. Dan juga selain itu trending 2-3 tahun kebelakang ini perniagaan secara atas talian online marketplace. Jadi kita melibatkan, kita engage syarikat-syarikat retailers besar dan juga syarikat peruncit dan juga syarikat marketplace ni untuk kita tempatkan lebih banyak barangan-barangan buatan Malaysia di atas rak. Jadi kita lihat, kalau kita Cik Fazli lihat, kita pada masa ini di atas rak semakin banyak barangan-barangan buatan Malaysia, rak-rak di hypermarket dan sebagainya. Dan juga di marketplace, di platform atas talian semakin banyak SKU, stock keeping unit, yang semakin banyak berada di platform online tersebut. Kita dah sampai ke penghujung tahun dah ni, dah menjengah besok dah. Besok bulan Disember dah ni kan. Jadi kempen ini diteruskan untuk tahun ini. Bagaimana Tuan melihat impaknya, keberkesanan untuk KBBM kali ini? Adakah semakin hari semakin ramai rakyat Malaysia ini yang mula untuk membeli barangan buatan Malaysia ni? Jadi kementerian mengukur keberkesanan impak kempen beli barangan Malaysia ini. Tentunya suatu kempen itu harus dinilai lah. Kita assess macam mana, ada impak dan sebagainya. Jadi antara penilaian kita buat ialah kita lakukan ialah melalui peningkatan nilai hasil jualan, Cik Fazli. Di mana pada suku ketiga pada tahun ini sahaja peningkatan, kita bandingkan tempoh yang sama suku ketiga pada tahun 2019 dengan tahun ini 2020, terdapat peningkatan hasil jualan untuk barangan Malaysia saja di pasaraya besar di sektor peruncitan ini lebih kurang 1.62 bilion berbanding suku ketiga tahun yang sama pada tahun lepas 1.59 bilion. Dan di sini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.8%. Harus diingat, mengambil kira pandemik sekalipun, namun tetap mencatatkan peningkatan yang membanggakan. Betul. Yalah, sebab mungkin pemahaman kita disebabkan pandemik ini, mungkin kita ni agak kurang berbelanja, ataupun mereka ini mungkin melebihkan produk-produk dari luar negara. Wow, tetapi catatan yang telah pun Tuan berikan tadi itu satu membanggakan juga berlaku peningkatan. Tuan, kita tahu bahawa sekarang ini saya rasa anda ada yang tahu, ada yang tak tahu sebenarnya negara kita ini sebenarnya perabotnya tu bermutu tinggi. Sedangkan anda bahawa negara kita ini mengimport 70% mengeksport. 70% sebenarnya perabot kita. Maksudnya dekat sini cuma 30% sahaja perabot kita diguna pakai di dalam negara. Bagaimana Tuan melihat mutu produk perabot kita? Jadi antara sektor-sektor yang mencatatkan peningkatan penggunaan sama ada domestik dan juga untuk dieksport, antaranya lah otomotif dan tentunya kita punya kereta nasional. Kemudian kita lihat perabot. Perabot kita tak kurang kualitinya dengan perabot yang diimport contohnya daripada Sweden yang menjadi kegilaan ramai. Jadi kita lihat dengan permintaan yang semakin meningkat di kalangan pengguna domestik dan juga ekspor yang semakin meningkat, jadi menunjukkan bahawa masyarakat luar juga mengiktiraf sektor perabot Malaysia dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan barangan yang diimport. Tuan, saya percaya bersama-sama dengan rakyat Malaysia dan saya pasti akan ada perspektif berkenaan dengan produk buatan Malaysia ini. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Apakah respon yang diberikan daripada mereka ini? Okey. Mungkin benar perspektif itu bahawa barangan-barangan tempatan, barangan buatan Malaysia ini adalah merupakan satu yang kurang kualiti. Tetapi itu persepsi itu mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini 2020 dan ke hadapan, jadi kita dapat katakan penerimaan rakyat Malaysia, pengguna lebih menerima barangan buatan Malaysia. Ini dapat diterjemahkan melalui peningkatan hasil jualan
dan sebagainya. Apa strategi yang mungkin boleh diguna pakai selain daripada kita ni banyak menggunakan platform media massa kan, dan kita ni pun wartawan pun banyak juga membantu untuk menaikkan nama Malaysia ini untuk kita membeli barangan buatan Malaysia. Mekanisme apakah yang mungkin boleh menarik perhatian kita ni untuk kita ni membeli barangan buatan Malaysia ni? Antaranya ialah satu kempen kesedaran lah. Kempen kesedaran ini sangat penting untuk memberikan kesedaran di masyarakat dan pengguna di luar sana bahawa terdapat kempen ini dan kita seharusnya menyokong. Dan tidak terkecuali kita mempunyai kerjasama dengan pihak Media Prima. Kalau kita lihat setiap hari iklan Kopi Malaysia Remy Ishak tu memang cukup menyentuh hati lah bahawa kita Kopi Malaysia juga tidak kurang hebatnya dengan kopi yang diimport sebenarnya. Itu kalau kita lihat kami di Media Prima pun turut sama bekerjasama dengan pihak KPDNCP sebenarnya untuk kita membeli barangan buatan Malaysia ini. Okey, Tuan, kalau kita perhatikan dekat sini perbandingan antara produk tempatan dan juga produk luar negara ni, kebanyakan daripada kita ni banyak membuat perbezaan-perbezaan kan. Bagi Tuan melihat apakah perbezaan yang paling ketara lah buatan Malaysia ni dan juga buatan-buatan luar ni? Jadi antara kita tidak dapat nafikan apabila para pengguna untuk memilih sesuatu barangan itu, mereka perkara pertama yang mereka lihat dah tentunya harga lah. Harga yang kompetitif. Bagaimana baik sekalipun, jadi mereka akan membeli di dalam jangkauan mereka, kemampuan mereka. Jadi perkara pertama adalah harga dan seterusnya akan dilihat melalui kualiti dan sebagainya. Dan mereka akan membandingkan di antara satu produk dengan satu produk yang lain. Dan sini perkara ini seharusnya diberikan perhatian oleh para pengeluar, dan juga para pengilang untuk menghasilkan produk yang mampu milik dan juga dalam masa yang sama berkualiti untuk memenuhi cita rasa dan keperluan pengguna. Tapi itulah dia sebenarnya rata-rata di antara respon yang diberikan mengapa agaknya mereka ini memilih produk dari luar negara, tidak memilih produk tempatan. Sudah pasti mereka ini melihat dari segi kualiti. Dan mereka rasakan bahawa andai kata mereka ini melihat kualiti itu lebih, mereka ini sanggup berbelanja lebih. Tapi kalau kita lihat barangan buatan Malaysia pun sama juga. Dah lah berkualiti, malahan harga pun berpatutan juga. Contohlah kita boleh lihat kat sini, kita boleh bagi penumpuan terutama dari segi otomotif negara. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Kalau sekarang ini mungkin sedang dalam sektor otomotif keluaran kereta yang baru mendapat permintaan ramai. Saya kira waiting line masa menunggu untuk mendapat waiting list waiting list tu untuk menunggu agak lama, saya difahamkan, saya diberitahu. Jadi itulah, orang ramai sanggup menunggu untuk mendapatkan barangan yang berkualiti. Bagi pihak KPDNCP, mungkin ada sesuatu yang ingin diberitahu kepada penonton-penonton Malaysia hari ini, disebabkan banyak juga kempen-kempen yang telah pun dibuat. Mungkin Tuan boleh ceritakan antara kempen-kempen yang telah pun dibuat oleh KPDNCP? Kempen yang kita buat, kita menyeluruh ke seluruh negara, antaranya ialah melalui Expo. Tentunya dengan pandemik ini, kita tidak dapat keluar, bertemu orang ramai. Jadi kita menukar kempen itu dalam bentuk lain. Kita kita maksimumkan penggunaan media-media sosial yang ada kita untuk memberitahu orang ramai bahawa kempen ini sedang berjalan dan seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia dapat mendukung inisiatif ini, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Betul lah tu. Sebab apa? Sebab kita ni berbelanja di dalam negara kita, kan? Duit tu berada dalam pusaran di dalam negara kita sahaja, kan? Biar ia berlegar di dalam negara sahaja. Tuan, mungkin Tuan boleh ambil kesempatan ini, kan? Sebab apa? Sebab macam saya sebutkan tadi, ramai di antara kita yang sekarang ni macam confused nak memilih barangan buatan Malaysia sekarang ni. Mereka dok rasa, alah, barangan buatan Malaysia ni tak berkualiti. Itu antara yang lain lah, kan. Tapi kalau kita lihat di sejarahnya, barangan buatan Malaysia kita ni lebih lagi, kan, dari segi produktivitinya, dari segi kualiti dan sebagainya. Tuan, ambil kesempatan ini, Tuan, untuk kita menggalakkan rakyat Malaysia ni supaya mereka ni menyokong untuk membeli barangan buatan Malaysia. Silakan, Tuan. Jadi pada kesempatan ini kami menyeru kepada semua pengguna rakyat Malaysia agar dapat sama-sama mendukung hasrat kerajaan supaya kita berbelanja, menyokong barangan kita sendiri, produk kita. Kita ada hashtag kita, Cik Fazli. Barang baik, barang kita sebenarnya. Betul. Barang baik, barang kita. Barang baik, barang kita. Kan? Kalau kita yang tidak tolong barang kita, siapa lagi? Jadi setiap ringgit yang anda belanjakan mampu memulihkan ekonomi negara sebenarnya. Okey, Tuan, kita dapat saksikan dekat sini kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Ramai di antara kita yang mungkin terkesan. Terkesan ni bukan sebab apa, sebab ialah nak keluar berbelanja tu tak boleh, kan. Tetapi mereka mungkin boleh menggunakan platform
platform di dalam talian ni untuk mereka memilih barangan buatan Malaysia ini kan. Jadi mungkin tuan boleh melihat skop daripada pandemik ini, dalam masa sama juga kita boleh menyokong kempen beli barangan Malaysia ini tuan. Betul. Jadi dengan kita terdapat kekangan bagi para pengguna untuk berbelanja secara fizikal dengan had yang boleh keluar dalam satu kereta, contohnya untuk pergi ke pasar raya dan sebagainya. Jadi kita lihat trend pembelian barangan Malaysia ini semakin meningkat di atas talian. Betul. Dan strategi ini mengena. Sekiranya saya ingin dapat kaitkan dengan statistik yang kita ada, penempatan produk-produk buatan Malaysia di atas talian di marketplace utama di negara kita semakin meningkat. Jadi untuk suka ketiga pada tahun ini, peningkatannya adalah sebanyak 485%. Berbanding suku pertama pada tahun 2020. Jadi 485% adalah satu peningkatan yang sangat ketara, signifikan. Itulah dia. Jadi mulai saat ini apa kata anda bertukar ya? Kalau sebelum ini mungkin anda memilih barangan luar, mulai saat ini apa kata anda menyokong kempen beli barangan Malaysia ini untuk kita menyokong produk tempatan. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Ismail Nur Hadi Ahmad Bakirun, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPHGP di atas segala maklumat itu tadi. Jadi ayolah kita untuk kita menyokong barangan buatan Malaysia. Kita ingin berhenti berehat seketika. Sekebelnya nanti kita nak bersama dengan Fed. Dengan ceritanya Fed berada di tempat yang mana untuk mengetahui harga-harga makanan di sana. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah semakin suntuk. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum, saya Abby Abadi, memegang watak sebagai DSP Aliza. Jangan lupa saksikan Gerak Khas The Final hanya di TV3. Kita jaga kita. Atau lebih baik lagi minta Allah jaga kita. Hai. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami sejak jam 8 pagi tadi. Dan pastinya hari ini pelbagai topik-topik menarik telah kita kongsikan kepada anda. Dan hari ini fokus utama kita adalah mengenai bawang. Dan kita bercakap mengenai harga bawang yang semakin meningkat dan juga harga bahan mentah yang semakin meningkat. Dan kita akan bersama dengan Factory di Melaka untuk meninjau harga makanan di Melaka. Mari sama-sama kita bersama Factory. Hai Factory. Factory. Okey, nampaknya ada sedikit masalah teknikal dan kita akan kembali dapatkan Ahmad Factory Raya di Melaka sekarang ni. Okey, baik. Bila kita bercakap mengenai bawang, harga bawang meningkat dan sebagainya, macam di segmen sebentar tadi bersama Chef Ismail ada mengatakan bahawa pelbagai cara, pelbagai alternatif yang boleh kita gunakan untuk orang kata tu apa menggantikan daripada bawang merah kepada bawang Holland. Maknanya sama je rasa yang kita akan dapat. Caranya mudah sekali. Kita cuma perlu sekali di sini bersama kita. Ada juga rakan saya di sini menemani saya, Fad di sini. Okey, baik, sambung semula. Okey, kalau tadi Chef Ismail ada mengatakan bahawa antara alternatif yang kita boleh gunakan untuk menggantikan bawang merah adalah dengan mengisar bawang Holland itu dan kita perlu menapis bawang Holland tersebut dan tapiskan airnya dan kemudian kita akan tumis dan rasanya akan lebih kurang sama seperti bawang Holland. Itu mungkin antara alternatif yang anda boleh gunakan jika tiada stok bawang merah ataupun bawang India. Dan kita akan kembali cuba dapatkan Factory Yahya di Melaka. Mungkin Factory dah bersedia di sana? Okey, bersedia. Assalamualaikum Factory. Terima kasih kepada Marcella. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur hari ini dapat temankan seperti yang baik, dapat dapat berdiri. Tapi tadi kita nak berbincang tentang isu peniaga, cabaran menghadapi cabaran perniagaan yang tidak menentu akibat harga barang. Baik, saya bersama dengan Encik Khairil Anwar Bakri yang ada di sini di Kari Kepala Pusat Kawasan Cibuyung. Ya, apa khabar? Alhamdulillah baik. Nampak ramai, berbagi tu ramai kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah berapa lama perniagaan di sini? Ya, kami beroperasi pada 1 hari 9 secara rasmi je lah. So,
kalau ikutkan belum cukup 3 bulan lagi lah. Okey, bagaimana dengan situasi ketika kita bersama dengan para peringkat bukan cerita tentang kenaikan harga bawang kan? Ya. Jadi adakah berniaga di kampung ni cukup kesusahan macam mana? Ya, kalau dari segi harga barang tu memang dia naik secara mendadak tu memberatkanlah bagi kami peniaga kecil lah. Terutamanya bawang. Sebab bawang tu dia adalah bahan utama lah. Tanpa bawang, saya rasa masakan semua tak terasa kan. Jadi kalau kita nak ubah bahan-bahan macam bawang tadi, pergi ke bawang barang lain, saya rasa tak mungkin. Jadi kami berharaplah pihak kerajaan boleh memantau situasi. Sebenarnya membebankanlah peniaga-peniaga kecil ni. Bagaimana meningkat 23 pun baru perniagaan, orang-orang ramai. Macam mana cara untuk kos itu? Supaya kita pun nak menjaga mahlukan itu kan kan? Jadi orang ramai sedang tinggi, barang pula meningkat. Macam mana ke depan situasi ini? Apa alternatifnya? Okey, sebenarnya harga barang-barang yang meningkat tadi tu kami terpaksa tanggung. Walaupun dia meningkat hampir 3 kali ganda, kami terpaksa tanggung sebab kami tidak akan mengurangkan bahan-bahan mentah tadi tu. Macam-macam harga dia terlalu tinggi. Sebab rasa dan selera orang tu dia akan ikut apa yang terbaik kan. Kalau kita kurangkan barang-barang tu tadi, dia akan jadi lebih tak sedap ataupun kurang sedap. Jadi bagi saya pengurangan barang tu sebab mahal tadi tu kita kena terima dengan hati yang terbuka dan saya rasa harap-harap kerajaan akan pantau benda ni dalam masa terdekat lah, boleh mengurangkan beban-beban kami. Memang rasa sebab kita pergi ke makan kualiti makanan ya. Ya, betul. Kalau kita kurang orang pun lagi. Ya, betul. Jaga perniagaan. Sebab kita berniaga tapi kita ada orang bawahan yang ambil air dan sebagainya. Jadi kalau kita kedai contohnya akan memutuskan rangkaian rezeki untuk orang lain. Ya, betul. Ya, jadi macam mana melihat kesesuaian lepas PKP ini perniagaan macam mana? Memang kena hati-hati ke, kena kurangkan rezeki ke macam mana? Okey, selepas PKP yang baru ni, kami lebih ramailah customer yang datanglah buat berbanding waktu PKP. Jadi operasi kami masih sama dari 8 pagi untuk sarapan pagi dan terus tengah untuk makan tengah hari, seterusnya sampai pukul 5 petang. Jadi waktu operasi itu tidak berubah, waktu PKP dan selepas PKP masih samalah. Dan pengurangan bahan pun kami tidak akan kurangkan walaupun harga barang. Okey, baik. Jadi kami doakan yang terbaik untuk peniaga makanan di Jakarta. Kerana tanggung kadang-kadang kerugian. Untuk itu ada dalam perniagaan. Apa yang penting dapat kerajaan membantu golongan terjejas ini, golongan yang bersasar. Walaupun di sini memang sedap. Tadi saya dah bertambah lempeng ni. Ini lempeng yang kedua. Pagi-pagi pun ada sate memang terbaik dengan kari ikannya memang tip-top. Rasa kurang yang memang padu. Semoga berjaya. Memang sukses ya, menciptakan rezeki untuk orang lain. Okey. Dan kita akan semoga kita terus mencipta dan rezeki yang berpanjangan. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa kembali. Okey, baik. Terima kasih. Factory di Bandar Bukit Baru ya. Betul, Jalan Bukit Baru sebenarnya di Melaka dan kami di Malaysia hari ini memohon maaf ya. Kita tahu bahawa yalah kita tak menentu kalau kita buat lintas langsung serangan luar ya. Kadang-kadang signal itu tidak berapa cantik, isyarat tak berapa bagus ya. Kita memohon maaflah di atas segala kesulitan itu tadi ya. Baik, dan tadi Factory juga telah melakukan tinjauan harga barang di Melaka dan kita melihat rata-rata pengguna kan ramai yang mengeluh mengenai kenaikan harga bawang ini. Ya, itu sebenarnya macam Masila sebut tadi bersama dengan Chef Ismail, sebenarnya kalau anda kata kalau kita tahu mekanisme harga bawang tu tinggi, ada alternatif lain untuk kita mencari penyelesaian lah kan. Betul. Okay, dan kita nak berehat seketika dan sebelum nanti kita akan bersama dengan kita bersama dengan Azmi Saad. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Kasih rintihan hatiku,
detik bila di sampingmu, aku percaya kasihmu yang terindah. Dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Takkan ku biarkan terluka lagi. Ajari aku menjaga hatimu. Wow. Jangan pernah walau sekali kau pergi dariku. Wow. Tulus cintamu melengkapkan hariku. Betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu, telah ku percaya kasihmu yang terindah. Dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Kaulah yang terindah dalam hidupku. Dan percayalah kaulah satunya. Yeah, Azmi Saad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Azmi? Alhamdulillah sihat. Okey, itu dia lagu yang diperdedangkan. Lagunya bertajuk Tulus. Tulus. Ui, dengar ceritanya lagu ni bukan main lama lagi simpan dia. 12 tahun lama sangat tu. Macam mana kiranya perjalanan lagu ini kan? Kenapa agaknya mengambil masa yang lama sebenarnya untuk dikongsikan bersama dengan peminat-peminat Azmi? Tahun ni lagu ni saya cerita tahun 2008. Waktu tu baru lepas STPM. Jadi result macam mana STPM? Okey, lepas tu sambung. Jadi sementara nak tunggu result STPM tu, macam saya ni memang minat muzik. Jadi memang teringin nak buat sesuatu dengan muzik lah. Cuma tak tahu saya akan jadi apa kan. Jadi saya belajar buat recording. Jadi ada komputer dekat rumah, ada barang-barang sikit-sikit. Saya belajarlah guna software apa yang boleh kan. Dan demo yang pertama buat lagu ni lah. Tulus ni lah. Tulus. Tapi lirik dia waktu tu tak ada yang diubah-ubah lah. Banyak yang dah diubah. Ezra Kong touch up sikit-sikit. Jadi saya simpan. Jadi tak tahu nak buat apa kan. Beberapa lagu Kalibaskan yang sebelum ni pun banyak pakai lagu orang. Sebab saya rasa macam tak confident ni. Boleh ke lagu aku ni? Sampailah baru-baru ni pihak Valiant Music lah. Dia tanya ada tak lagu sendiri? Kita nak buat guna lagu sendiri juga. Jadi saya bagilah dengar. Dia kata okey. Jadi itu yang berjaya rilis juga lah lagu ni. Akhirnya selepas 12 tahun 2008 lama tu. Azmi, dengan cerita lagu Tulus ni buat untuk isteri masa bercinta masa zaman Tulus lagi tu. Kira untuk lebih kurang macam tu lah. Zaman bercinta kira kita orang duduk jauh kan lain-lain tempat. Jadi waktu bercinta saya sekolah, dia di college. Jadi di sekolah tu ada perempuan lain kira macam tu lah. Jadi lagu ni nak minta maaf pada dia lah. Kira nak minta maaf bila saya dah sedar akhirnya. Dia sasar sikit lah. Akhirnya dia juga, mana dia tak marah tapi dia selalu ambil berat pasal saya macam tu lah. Nampak tak kalau kita nak berceritakan seseorang tu menerusi pasilan lagu pun boleh juga kan. Kita menyampaikan sesuatu. Azmi, saya lihat Azmi, pegang-pegang Azmi daripada awal kemunculan daripada Kalibaskas ya. Sekarang ini bergerak solo juga. Memang Azmi ni seorang yang berbakat mestilah ya. Selain daripada suaranya yang sedap kan. Pandai juga menghasilkan lagu, lirik kan. Okey, selain daripada lagu Tulus ni, Azmi sendiri ada tak lagu-lagu yang dalam simpanan yang masih lagi belum diriliskan? Ada. Ke nak tunggu lagi 12 tahun? Ada, memang kalau boleh lepas ni saya nak lebih fokus pada penciptaan lagu lah. Dah plan pun untuk single kedua. Dah ada melodi, lirik, tinggal nak baiki lirik sikit-sikit. Ni bukan penyambungan lagu ni ada kesinambungan ke? Mungkin ada kot. Kisah lain pula. Kira kisah dah kahwin punya lah. Faham. Okey, jadi Azmi, dah sebelum ni banyak menyanyikan lagu orang lain dan sekarang Tulus menyanyikan lagu sendiri. Mungkin cabaran nak nyanyi lagu sendiri ni? Cabaran, saya rasa lagi seronok nyanyi lagu sendiri sebenarnya. Sebab waktu kita buat tu, kita dah check lagu, kita buat melodi tu memang sesedap hati kita lah. Jadi bila kita nyanyi tu rasa memang dah lekat betul dalam minda kita lah. Berbanding kalau lagu orang kadang-kadang waktu rakaman tu kita belum betul-betul ready.
Kadang-kadang dia bagi demo dengar sekali, lepas tu bila kita balik pun kadang-kadang kita tak study betul-betul pun sebab berbanding kalau lagu kita sendiri ni waktu kita buat tu pun kita dah masukkan kepala. Jadi kalau saya seronok lagu sendiri lagi lah sebenarnya. Ya, kadang-kadang bila kita nyanyi lagu sendiri tu perasaan puas tu ada kan. Betul. Tambahan pula apabila lagu kita itu mendapat sentuhan daripada contoh macam lagu ni Ezra Kong pula kan. Jadi ianya menambah macam resepi lah. Macam kita tadi topik bawang, menambahkan bawang besar lagi kan. Lagi tambah sedap dia. Ya, Azmi, kita lihat sekarang ini terkesan Azmi pandemik COVID-19 ini. Ya, kita tahu apa bukan saja Azmi malah ramai artis ya. Jadi Azmi, macam mana Azmi mengambil pendekatan disebabkan pandemik ini dalam masa sama juga nak mempromosikan lagu Tulus ni? Bagaimana Azmi? Untuk saya sendiri sebenarnya kalau untuk kumpulan lah dengan Kalibaskas memang kita terpaksa macam berhentilah. Betul. Kita ada sewa studio pun terpaksa ditutup kan sebab tak ada income kan. Tapi untuk individu masing-masing ada kerja masing-masing, ada yang jual susu, ada yang pergi basking. Macam saya sendiri alhamdulillah masih bertahan dalam industri lah. Baru-baru ni ada juga berlakon telemovie, ada juga program-program TV macam itulah. Jadi masih bertahan dengan muzik ataupun dengan bakat yang ada lah. Okey. Saya tertanya kalau Azmi cakap tadi kan ada yang pergi basking. Sekarang ni selalunya orang basking depan-depan pusat membeli belah dan sebagainya. Sekarang musim PKP ni basking kat mana? Dia boleh basking tapi kena sorang-sorang. Tak boleh ramai-ramai. Jadi basking di LRT ada, di dalam mall ada, tapi memang tak boleh berkumpulan, kena seorang. Yang dalam virtual tu kadang-kadang kita basking ya, dekat bawah tu disertakan nombor akaun Azmi boleh juga untuk kita menyalurkan sebarang bentuk bantuan. Okey Azmi, harapan tentang lagu Tulus ini supaya mereka ini menyokong Azmi, pemerintah Azmi dalam bidang sini ni, silakan Azmi. Ya, harapan semestinya harap semua orang sukalah dengan karya pertama saya belajar cipta lagu lah. Dan insya-Allah saya nak jadi seorang komposer yang berjaya satu hari nanti. Doakan saya dan insya-Allah nantikanlah lagu-lagu berikutnya daripada saya. Insya-Allah. Ramai di antara kita ni yang memang ternanti-nantikan Azmi ya. Dan nyanyi lagu orang sedap kan. Lagu sendiri lagilah pula kan. Betul. Dan kita harapkan lepas ni Azmi akan melahirkan banyak lagi lagu-lagu yang sedap untuk didengarkan Afad. Betul. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Azmi ni lagu-lagu yang dinyanyikan tu memang mendapatkan perhatian ramai. Contohnya seperti lagu yang akan dinyanyikan sebentar lagi iaitu lagunya bertajuk Manusia. Okey, kita dah sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih kepada Rasma. Saya mewakili Fatri lah yang berada di Melaka, mungkin disebabkan ialah ada masalah signal tadi tu. Jadi saya mewakili Fatri mengucapkan terima kasih kepada Rasma dan juga Masilah. Terima kasih kepada anda yang menonton kami. Jaga diri, kekal patuh segala SOP. Jumpa esok. Ya, kita dengar anda dengan lagu Manusia daripada Azmi Saad. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. Sekali ku rasa cintamu walau dalam lena, bagaikan jiwa lemah ternoda. Segala yang pernah ku ada hilang dalam sekelip mata. Betapa siksa tanggung derita. Ku kesali semua, sedang hati lara hanyut dibuai dunia. Ku hanyalah manusia tak berdaya. Jauh telah ku tersasar dari janji yang ku lupa. Kau terawal dan terakhirku cinta. Selalu akan ku puja kasih yang tiada tara. Mudahnya aku persoalkan tanpa sebarang penyesalan. Mataku dikaburi curiga. Apa sebenarnya ku mahu? Masih lagi ku dibelenggu. Tak mampu untuk aku jelaskan. Ku kesali semua, sedang hati lara hanyut dibuai dunia. Ku hanyalah manusia tak berdaya. Jauh telah ku tersasar dari janji yang ku lupa. Kau
terawal dan terakhir.